Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Yang amat berhormat Menteri Besar, ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, khususnya kepada semua yang mengikuti perbahasan bajet negeri Terengganu 2021. Sepatutnya dalam suasana kita menghadapi COVID-19 ini, sepatutnya bajet kita lebih besar. Tapi malangnya bajet kita semakin mengecil. Walau bagaimanapun, itulah hakikatnya bahawa kemampuan yang boleh dibuat oleh kerajaan negeri. Tetapi kita agak kecewa lah. Setelah hampir 8 bulan rakyat melalui kehidupan PKP, kita tidak dengar apa-apa pengumuman ataupun tindakan-tindakan yang dibuat oleh kerajaan negeri yang mana sepatutnya membantu menjana semula pendapatan rakyat yang terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Terutamanya bagi mereka yang mengharapkan sumber rezeki, kerja kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, seperti nelayan, petani, peniaga kecil, buruh binaan, sektor pelancongan. Malangnya sepanjang PKP kita tidak ada dengar pengumuman kerajaan negeri dalam membantu golongan seperti ini. Jadi kita, walaupun bajet yang telah diumumkan, dibentangkan akan diambil tindakan pada tahun depan, tetapi apakah tindakan yang sewajarnya, tindakan segera yang sepatutnya kerajaan negeri boleh ambil untuk membantu mereka yang terjejas ini dalam masa sebulan dua ini? Yang Berhormat Datuk Speaker, penjelasan sikit. Sila. Boleh? Boleh, Hemat. Sila. Penjelasan daripada Batu Rakit tadi sebut tidak ada sebarang pengumuman langsung daripada kerajaan sepanjang PKP bantuan untuk rakyat. Saya kira agak tersalah sikit situ. Jadi saya ambil semangat hak YB Telemong sebut tadi. Jadi saya kira untuk memperbetulkan sikit, kita dah selesaikan perkara ni dalam beberapa sesi lepas. Dan mungkin kalau nak beri cadangan penambahbaikan, saya kira boleh. Tapi kita telah bantu dengan pelbagai aspek untuk meringankan beban rakyat. Jadi pohon perhatian kepada Batu Rakit. Saya cakap saya tak dengar pengumuman yang dibuat oleh kerajaan yang membantu rakyat peringkat bawah. Jadi tak tahu lah, takut orang lain dengar. Kenapa hak kalau YB lain dengar tepuk meja, hak ambil tindakan? Saya tak tahulah kalau ada perbincangan, tetapi apakah tindakan yang telah kerajaan negeri bantu rakyat seperti yang saya sebut tadi? Nelayan, apa yang kerajaan negeri bantu? Nah, petani, apa yang kerajaan beri bantuan? Tak ada. Jadi, ya, begitu juga. Saya kira masalah kalau kita faham gitu, sebab kita tidak spesifikkan hak ni nelayan, hak tu petani, tapi kita telah beri di atas nama rakyat yang putus pendapatan ketika PKP. Fahamlah. PPB betul lah dok. Dah kalau faham beres tak ada masalah. Maksud saya nak slow down ni, tapi saya tak boleh kalau takut jadi kau panah ni, tak boleh dah sedap ikut kita. Ya Berhormat, saya cuma nak orang tengah jalan ni. Dia minta Ya Berhormat jangan buat general statement, jangan buat statement umum. Jadi kalau kata dalam banyak pengumuman yang dibuat oleh kerajaan itu, sudah tentulah ada yang telah dilaksanakan. Jadi kalau Berhormat sebut umum tu, saya cakap salah. Kalau tak landing betul jadi salah lah. Jadi boleh menimbulkan spekulasi lain pula. Dah saya rasa. Ya Berhormat teruskanlah. Saya rasa saya cakap betul dah rasa. Ya Berhormat teruskan apa yang nak cakap sebab cuma hak bantuan 10 juta yang diberi oleh kerajaan pusat itu saya tak kira lah. Saya kata kerajaan negeri. Berhormat teruskan. Okeylah. Jadi balik kepada bajet kita,
kalau kita lihat bajet 2016 2.1 bilion, kita memberi dana raya pada masa itu 81 juta. 2017 1.867 bilion, kita beri dana raya 88 juta. 2018 1.996 bilion, kita bagi dana raya 69 juta. 2019 bajet tinggi 2.015 bilion, tetapi dana raya kepada rakyat 16 juta sahaja. Dan 16 juta ni pun difahamkan 500,000 setiap don, dan penerima hanya lebih kurang dalam 40 orang, 50 orang sekampung. Memang rakyat rasa terkilan kerana bajet 2017 88.7 juta telah dikhususkan untuk dana raya ini, melibatkan penerima 239,000 orang. 323. Jadi maksud saya tadi, dalam bajet kita ini sebanyak 9 juta telah diberi untuk diagihkan kepada 48,500 orang. Jadi banyak. Saya pun tak tahulah dalam keadaan COVID ini, mungkin orang kohor kaya ataupun kohor miskin, saya tak tahulah. Kalau penerima semakin sedikit. Jadi saya berharaplah, sebagaimana tadi Yang Berhormat Semang Takir supaya menambah kepada 400, dan mungkin saya pula mencadangkan supaya lebih ramai penerima, kerana yang terkesan dengan COVID ini cukup ramai. Mungkin orang miskin bertambah, maksud saya. Dan yang keduanya, peluang pekerjaan. Dalam bajet tidak disebut peluang pekerjaan, hanya menyebut tentang latihan-latihan yang diberi sahaja. Selaras dengan perkembangan industri 4.0 ini, tuanku mengharapkan agar kawasan perindustrian dapat membuka peluang pekerjaan. Wakil-wakil kerajaan juga telah keluar negara mencari peluang-peluang pelaburan yang ada. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh CEO Thesis bertarikh 22 Jun 20 menyatakan bahawa tahun 2018 pelaburan asing telah meningkat dari 177.8 juta 2017 kepada 4.9 bilion dan melibatkan 2,096 pekerjaan. Dan dalam sidang Dewan yang lalu, Esko Kerajaan Negeri menyatakan bahawa kerajaan telah membuka peluang pekerjaan kepada hampir 18,000 orang. Jadi saya berharaplah pihak kerajaan boleh menyatakan, sebab kita rasa, ya ke dok 18,000 orang ni. Jadi saya berharaplah pihak kerajaan boleh menyatakan syarikat-syarikat utama dan sektor yang terbabit dengan pelaburan ini dan jumlah pekerja yang diambil. Sebab kita rasa tak yakin 18,000 orang dalam masa 2 tahun baru ni, 18,000 orang kerja. Jadi saya berharaplah pihak kerajaan dapat menyatakan sektor mana, syarikat mana dan berapa pekerja yang terlibat. Di samping itu juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar di dalam penulisan beliau di Berita Harian Julai 2020 bertajuk Maju Berkat Sejahtera, Pacu Dasar Inklusif Terengganu ada menyatakan bahawa konsep kebajikan berasaskan beri ikan joran, bukan beri ikan, menjadi pendekatan kerajaan negeri. Apakah tindakan yang telah diambil dan berapa ramai orang yang mendapat joran ini? Adakah kerana konsep ini juga dana raya telah dimansuhkan? Khususnya di bidang pertanian, tuanku mencadangkan tahun 2021 diisytiharkan Tahun Pertanian Negeri. Bajet pada tahun ini ada menjelaskan beberapa perkara. Jadi walau bagaimanapun, petani-petani merungut bantuan
kurang. Sejak akhir-akhir ini bantuan yang mereka dapat, baja dan sebagainya berkurangan. Harga dan hasil pertanian yang tidak stabil. Oleh sebab itu, kita mengharapkan kerajaan perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah ini. Jaga masa ya, Bamak. Masa dah cukup. Dan saya juga nak menyebut tentang soalan semalam mengenai hakisan. Jadi saya berharaplah dapat memberi penjelasan lah, pihak kerajaan dapat memberi penjelasan. Dan kadang-kadang kita ni mengambil tindakan apabila musim tengkujuh barulah nak buat kerja. Di awal-awal sebelum tengkujuh kita tak buat kerja. Begitulah selalunya. Jadi saya harap jangan menyebabkan perkara-perkara kelemahan-kelemahan ini menyebabkan rakyat kita menerima kesan. Kerana memang di pantai sebelah Batu Rakit ni, Mengabang Telipuk ni, Kampung Kolan dan sebagainya ni kawasan nelayan. Sehingga kan tempat-tempat pendaratan mereka juga telah terhakis dan selalu beralih-alih tempat. Jadi saya harap kerajaan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Saya minta sikit lagi tentang pendidikan. Dalam bajet ini memberi tabung pendidikan sebanyak 2 juta untuk tabung pendidikan. Jadi saya rasa dengan 2 juta ini sebenarnya tidak cukup untuk mencemplangkan pendidikan kita dengan pelajar yang menghadapi peperiksaan UPSR 20,700 orang. Tingkatan 3, 17,775 orang. Tingkatan 5, 16,752 orang. Tingkatan 6, 2,354 orang. Ini yang menghadapi peperiksaan. Lebih kurang 60,000 orang yang menghadapi peperiksaan ini tahun ini. Jadi dengan bajet 2 juta ini untuk mencemerlangkan pendidikan kita mungkin tidak capai tahap lah. Sebab selama ini kita duduk nombor 1 sokmo negeri Terengganu ini, kita beri bajet, difahamkan kerajaan yang beri bajet sehingga 15 juta kepada pendidikan Terengganu untuk mencemerlangkan pendidikan. Di samping itu juga saya mengharapkan kita tidak mengabaikan pelajar-pelajar yang lemah, pelajar-pelajar yang tercicir. Kena ambil maklum perkara ini. Jadi oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya ucap terima kasihlah kepada Tuan Speaker tak apa marah saya hari ini. Tak faham mana. Atau speaker baik. Cuma Saya tahu speaker baik. Kena lain lah, kena tegur lah. Kadang-kadang soalan kemarin speaker kena duduk belah saya sebenarnya. Tak betul. Sebab betul saya. Tak betul. Sebab apa saya kata tak betul? Sebab jawab salah. Dia tidak menjawab soalan. Tapi yang berhormat. Tapi tak apa, saya tak mau balas dah. Berhormat tanya bukan pada masanya. Saya takut jadi rekod dewan ni, adung kena keluar. Speaker suruh keluar. Dah sampai situ lagi. Tak ada. Tak boleh balas. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ibu Berhormat Batu Rakit.